Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dalam edisi khas Perspektif jam ini. Hampir setahun Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan sejak 18 Mac tahun lepas. Bagaimana kita nak mentafsirkan strategi kerajaan dalam menangani krisis kesihatan dan ekonomi setakat ini? Menjelang program vaksinasi terbesar negara dalam beberapa hari lagi, adakah golongan rentan seperti kanak-kanak, keluarga B40 dan PKS dapat kembali bernafas dan ekonomi beransur pulih? Dan tidak boleh dilupakan juga demokrasi negara. Adakah Parlimen dapat kembali bersidang apabila ahli Parlimen antara golongan yang pertama menerima vaksin? Kesihatan awam, kelangsungan ekonomi dan prinsip demokrasi. Bukan mudah untuk mengimbangi kesemua perkara ini dan ini masanya untuk kita bertanya kepada seorang bekas pemimpin politik apa langkah terbaik untuk negara bergerak ke hadapan. Bersama saya jam ini bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz. Terima kasih Tan Sri bersama saya dalam Perspektif jam ini. Sebagai bekas pemimpin politik dan bekas Menteri Kerajaan Persekutuan, Tan Sri dilihat mempunyai pandangan yang sedikit berbeza khususnya berkaitan dengan isu-isu semasa. Dan kadang-kadang ada yang berpendapat pandangan Tan Sri ini begitu tajam dan pedas sekali mengkritik sesuatu perkara. Apa yang mendorong Tan Sri untuk berbuat demikian? Itu perspektif orang lah. Saya beri pendapat saya daripada hati saya. Tak ada belakangkan apa motif, agenda, politik apa. Saya menengok isu tu secara objektif. Dan kalau ada yang merasa tajam tu, makan cili rasa pedas lah kan. Tapi ramai juga yang mengata mereka berfikir sama macam saya. Mungkin mereka tidak mahu mengeluarkan perkataan-perkataan tertentu. Tapi saya jenis manusia macam itu. Tak ada pandai nak berselindung kan, nak ada di sebalik tabir, nak manis-manis muka, belakang kita tikam, tak reti lah. Jadi saya kata AA lah, terimalah dengan hati terbuka. Saya memberi pandangan dan ada kalanya saya memberi show sebalik pandangan itu. Kalau yang pandangan saya itu dianggap sebagai pandangan alternatif atau option lain, saya berikan option itu. Dan saya tidak bercakap selalu, hanya atas isu yang saya rasa sudah menjadi bahan cakapan rakyat ataupun satu isu yang menyusahkan ataupun yang merisaukan rakyat. Termasuk saya sendirilah, saya bercakap sebagai warga Malaysia, barulah saya bercakap. Itu sebabnya kadang-kadang padat sikit apa yang saya kata tu pedas kerana saya gabungkan perasaan saya itu terhadap isu. Antara kata-kata Tan Sri yang agak tajam sebelum ini adalah apabila Tan Sri menggambarkan perintah darurat untuk menangani COVID-19 seperti killing a few rats using a bomb ataupun agak keterlaluan. Namun itu kenyataan Tan Sri pada Oktober 2020. Dalam konteks sekarang pula, adakah Tan Sri masih mempunyai pandangan yang sama? Saya mahu pandangan yang sama. Saya kadang-kadang orang bila kita cakap jelas sangat, dia tak faham. Bila kata macam tu pun dia sedar, ya tak ya juga. Kita ada 3-4 ekor tikus yang kita nak tangkap ke nak bunuh ke apa kan. Tak payahlah gunakan satu bom sampai rumah pun hancur. Strategi yang betul. Gunakan strategi supaya yang nak ditangkap tu iaitu tikus-tikus tu yang dapat dibuat. Jadi yang lain tak tersentuh. Jadi macam darurat. Darurat yang sekarang ni implikasinya besar. Parlimen tak boleh bersidang, undang-undang boleh dibuat tanpa parlimen kan. Jadi dia sudah melibatkan perlembagaan, dia sudah melibatkan proses undang-undang selain daripada mencegah perjalanan orang. Jadi kita kena asingkan prosedur pentadbiran dari segi RMCO kan dengan niat mengadakan darurat. Kalau niat darurat hanya semata-mata jangan bersidang parlimen supaya jangan ada undi, tidak percaya dan sebagainya, itu dah lain niat. Bagi saya, betulkan niat tu. Jadi bagi saya dah ramai manusia di Malaysia ni tidak perlu kami lihat sebagai darurat jalan keluar. Kita boleh ada proses pentadbiran yang boleh dikuat kuasa untuk menahan, mengawal perjalanan, menutup sempadan dan untuk mengasingkan rakyat-rakyat kita supaya tidak merebak COVID. Itu yang sebenarnya katakan darurat ni COVID. Jadi nak menangani COVID jangan darurat negara. Kita ada darurat sekarang ni ialah darurat dari segi orang luar pun pandang, kita sendiri pandang apa bendanya darurat ni. Rupanya tak ada parlimen, apa semua politik tak boleh buat lah yang dari proses politik tu kan.
dah lain lah, dah lari daripada landasan. Jadi kena balik-baliklah kepada asas niat kita, iaitu nak menangani COVID. Maka lebih berkesan kalau tumpu kepada itu. Dan saya difahamkan bahawa ada sekarang ini satu gerakan untuk meminta supaya dibubarkan balik emergency ni, darurat. Saya menyokong sangatlah kerana saya balik lebih mahu kita fokus. Darurat kalau ada riuh rendah kan, orang berdemonstrasi kena buat darurat boleh. Maknanya dah balik-balik batu, dah bunuh-membunuh, itu memang wajib darurat. Ini manusia Malaysia ni, rakyat Malaysia hidup harian, tapi perlu kita cegah apa juga yang boleh merebakkan COVID. Ini kita kena bincang dari segi kesihatan, dari segi pentadbiran perjalanan, kawalan sepadan dan sebagainya, sepadan dalam negeri, sepadan antar negara lain. Jadi barulah kita dapat penyelesaian yang tepat menangani COVID. Tapi kalau dicampur haduk dengan parlimen, dicampur haduk dengan emergency rules yang tak ada kaitan dengan COVID, itulah yang menyusahkan kita dan memberi pandangan seolah negara ni tidak lagi dapat terkawal sehingga perlu kita buat emergency. Kerana malu juga kawan-kawan saya luar negara bertanya, emergency apa negara awak ni, dah teruk sangat ke? Inilah, jadi kita kena explain lah. Jadi dia tanya pula balik, kenapa guna emergency rule? Ni macam negara luar lain kan, dia gunakan tafsiran emergency dia kalau lah diguna, bukan cara kita. Parlimen dia tidak dibubar, dia tak bersidang, terus juga berjalan, virtual sebagainya kan. Proses politik terus berjalan, proses pentadbiran terus berjalan, tetapi prosedur untuk menangani COVID tu lebih tegas. Jadi rakyat tak risaulah kerana dicampur hadukkan politik dengan COVID. Itu pandangan saya. Nampaknya bagi Tan Sri, implikasi terbesar darurat ini adalah apabila Parlimen tidak bersidang. Dengan vaksin bakal tiba Ahad ini dan ahli Parlimen juga antara golongan pertama terima vaksin, secepat mana Parlimen harus kembali bersidang dan bagaimana Tan Sri mentafsirkan posisi kerajaan yang tidak mahu bersidang dan apa yang dicerminkan kepada rakyat? Itulah saya kata, kalau emergency ni darurat digunakan semata-mata untuk mengelak Parlimen bersidang, itu motif politik. Di sini kita harus membincangkan langkah-langkah menangani COVID yang tidak ada kaitan dengan darurat. Itu yang maksud saya bila saya membuat tekanan dalam komen-komen saya. Jadi bagi hari ini saya tak kisahlah siapa nak di-inject dulu, nak di-vaccinate dulu. Yang mustahaknya ialah jangan pula kali ini kita kata, oh kita belum dapat lagi vaccinate, MP boleh dapat vaccinate ni, tak boleh bersidang, katakanlah. Tak bolehlah pula digunakan, lewat vaccinate. Negara lain pun dah dulu pada kita sibuk bercakap aja tahap emergency vaccination belum datang lagi. Negara Indonesia dah boleh vaccinate dah. Banyak negara dah second round di kawasan daerah kita ni. Kita ni asyik, dah saya kata, kita dah lari daripada menangani COVID semata-mata kepada yang lain. Politik dengan COVID tidak akan bercampur. Tak boleh campur COVID dengan politik. Jadi kalau kita tak jelaskan ini fokus ni, masalah dia berterusan lah. Tan Sri, bercakap tentang strategi menangani pandemik ini, dah hampir setahun kerajaan menguatkuasakan PKP sejak 18 Mac tahun lepas. Dan kalau kita nak imbas semula, apa yang harus menjadi pengajaran utama bagi pembuat keputusan selepas hampir setahun strategi ini digunakan? Kita ni selalu nak pengajaran. Dah berlalu dulu, dah berlaku dulu apa yang tak berkenan, baru nak belajar. Tak ada. Sepatutnya selari dengan apa yang berlaku dalam setahun ni, kerajaan bersama dengan segala stakeholder di Malaysia ni, iaitu pihak swasta, pihak NGO, bersama-sama sepatutnya dari bulan kedua lagi dulu, lepas bulan MCO tu, berbincang cara virtual untuk mengadakan secara berkala impact assessment study, iaitu kajian kesan impact ni. Dan ini semua tak boleh buat dari fasa atau dia kena buat continuous, berterusan. Saya lihat selari paralel kajian apakah kesan kesihatan,
Ini kita tahulah, ini semua pakar-pakar kesihatan ada, Kementerian Kesihatan semua, mereka kerja dia ialah menengok trend infection macam-macam lah kan, termasuk vaccination. Jadi mereka tumpukan pada situ, bagi nasihat pada kerajaan. Kemudian satu lagi selari kelompok yang diatur yang mempunyai wakil kerajaan, wakil bisnes, kerana ini impact ekonomi. Ketiga ialah impact sosioekonomi. Dan bagi saya semua ni kena jalan selari. Jangan tunggu setahun baru nak kaji. Kita belajar lepas seminggu je dah patut belajar dah. Tak apalah, ini semua baru pada dunia. Patutnya 2 bulan lepas tu dah MCO, semua menteri, semua pejabat kerajaan mesti ada meeting hari-hari virtual. Kerana nak mengadakan impact assessment study ni, impact assessment analysis, bukan study buat buku, bukan study buat publication, study untuk memberi cadangan bagaimana menangani isu yang telah timbul daripada kajian. Contohnya, kita tahu impact kepada kesihatan. Maka Kementerian Kesihatan harus tahulah apa nak dibuat kan. Distrik, dia banyak kan, bukan Kementerian di Kuala Lumpur. Dia daerah Kuala Kangsar tu ada, di kampung ada klinik bidan semua kan. Bagaimana kita turunkan nasihat-nasihat ke bawah supaya rakyat atau umbi tahu bagaimana nak menangani di pihak mereka COVID. Okey, satu ya. Kedua, impact assessment di kalangan bidang ekonomi. Dan ini yang besarnya ialah dari segi perniagaan kerana ia melibatkan guna tenaga, employment. Ya, dia melihatkan bisnes-bisnes kecil dan sederhana dan juga bisnes besar. Jangan kata yang kecil je yang merana, yang besar. Misalnya syarikat penerbangan, hotel, industri tourism. Semuanya malah hotel dah tutup berapa dah, ya, bisnes dah tutup berapa, bahkan bisnes yang lari pada Malaysia pergi ke negara lain dah ada, pergi Indonesia. Hari ni saya baru dapat news Toyo di Perak, barangan getah dah tutup. Jadi siapa yang melihat ni semua, kesan impact COVID ni ke atas bisnes, sama ada swasta Malaysia atau swasta luar negara. Investment domestik ada, luar negara ada kan. Maka bila kita tengok mula start satu trend, orang lari ke orang tutup ke, masa itu kita rancang. Bukan sekarang ni, bukan setahun lepas ni, hari itulah. Patutnya sudah merancang bagaimana nak bantu orang ni. Jadi supaya package rangsangan tu dapat disasarkan, ditargetkan kepada orang yang dapat ni, dapat kesan-kesan negatif. Tapi yang lebih berunsingkan saya ialah kesan sosial. Kerana sekolah tutup, daripada sekolah rendah, primary, kindergarten semua tutup ya. Siapakah agaknya yang menengok bagaimana bukan saja nak ubah suai cara memberi pendidikan secara new normal baru, tapi apa yang sudah dibuat untuk membolehkan kanak-kanak kita terus bersekolah. Adakah sekolah telah secara fizikal disiapkan dengan semua perlindungan untuk kanak-kanak daripada COVID menular? Sudahkah disiapkan guru dengan mindset ataupun dengan daya fikir untuk menggunakan sekolah ini dengan cara baru? Kalau dulu 35 satu kelas, tak boleh lagi dah kerana dia duduk dekat-dekat kan. Bagaimana guru besar atau jabatan pendidikan nak memecahkan kelas-kelas ni menjadi lebih kecil supaya lebih efektif bila ada physical education, maknanya guru dengan murid dalam kelas. Ini nampak kecil tapi besar. Kalau sekolah ada 35 student, masih 35 jarak dekat-dekat, itu merebaklah kan. Jadi siapa yang memikirkan ini? Belum dengar cerita lah pendidikan sama ada rendah atau tinggi membuat perkara ni. Yang kita tengok dulu TikTok aja kan. Lepas tu dari segi kesan-kesan sosial, orang yang berhenti kerja, yang syarikatnya tutup, yang tidak ada pendapatan, kedai-kedai yang tak boleh berniaga. Ini kesan sosial ni lebih hebat kerana ini melibatkan manusia. Kerana bila tak ada pendapatan, kerisauan, mental health. Jadi siapa mengkaji ni? Padahal kita banyak kementerian. Ada kementerian dari segi pembangunan sosial. Apa dibuatnya? Adakah satu kertas kerja dibentang kepada kerajaan, bukan sekarang lah, dalam masa setahun tadi, untuk kita mengarahkan jabatan kebajikan di peringkat daerah
semua organisasi NGO di pelbagai daerah bekerjasama untuk melihat sejauh mana di kampung-kampung, di bandar-bandar, rakyat yang sudah dimarginalisekan ini oleh COVID, yang tak ada pendapatan, yang memang hidup susah. Tidak ada pendapatan. Kalau gaji tetap tak kisahlah, bukan kerajaan, kerja tak kerja, tutup ke buka, dia masih dapat gaji bulan. Ini kesan ini lama perpanjangan. Seorang bapa atau ibu yang gunsing tentang tidak ada makan untuk anak, tidak akan dapat berupaya untuk menjaga anak-anaknya. Jadi sekolah pun tak pergi. Jadi ini semua siapa kaji? Saya tak tahulah. Kerana kalau tidak selari dibuat ini, berbincang dengan cara serius, mengenal pasti langkah-langkah di peringkat akar umbi, lagi dulu lagi patutnya, tapi tak terlewat lah, masih boleh buat. Maka bila COVID dah habis, maknanya orang semua dah kena vaccinate kan. Ni, kesan-kesan kesampingan yang serius ni yang ditinggalkan tidak ditangani. Kita tak boleh nak bagi duit aja sebagai rangsangan kalau setiap package itu tidak disasarkan tepat. Jadi saya unsing lah dari segi itu. Banyak dah kita belanja, baguslah juga. Tapi kesannya impact assessment tak dibuat. Adakah target group itu tercapai matlamat kita, kerana adakah lebih baik agaknya sebahagian daripada peruntukan tu kita salurkan kepada orang yang betul-betul memerlukan? Adakah kita buat banci di pelbagai daerah? Kita ni negara yang bertuah juga, kerana pentadbiran kita daripada pusat, negeri, daerah sampailah ke kampung. Tak susah nak mendapat maklumat ini. Adakah kita buat? Sebagai national plan lah yang dikuat kuasa di bawah. Jangan kita bercakap di Kuala Lumpur, orang di kampung hulu sana tak tahu apa yang nak dibuat ni. Tan Sri menyarankan agar bantuan diagihkan secara bersasar dan melihat kepada pakej permai yang baru diumumkan dan juga program vaksinasi bakal dilancarkan. Adakah Tan Sri optimis dengan pemulihan ekonomi negara selepas ini dan apa juga jangkaan Tan Sri untuk tahun 2021 daripada sudut pelaburan? Saya tak mau membuat rumusan optimis tak optimis. Kerana ini benda ni mesti dilakukan. Ini bukan dari segi saya optimis matahari akan terbit. Kan? Saya optimis tak hujan. Itu lain. Itu boleh optimis, pesimis. Tapi ini dalam tangan kita. Nak betulkan atau tidak. Nak buat atau tidak. Kalau kita buat apa yang sewajarnya, tak payah optimis. InsyaAllah kesan yang akan dirasakan. Tapi kalau kita buat hanya secara glossing over lah. Ni dia 20 juta, ribu juta, ke bilion ke apa kan. Tidak disasarkan. Lepas tu tidak pula dibuat impact assessment tu. Dah bagi okey. Lepas tangan. Sama ada kesannya positif kan. Ada pun tidak kesan. Kita belum tahu. Jadi janganlah tunggu tahun depan pula nak buat penilaian. Tak boleh. Kerana kalau kita buat penilaian berkala masa benda ni berlaku, baru kita ubah suai. Mungkin ini tak betul caranya, kita betulkan. Ini pengalaman, jangan tunggu selesai baru nak buat. Ini pengalaman cara berkala ni yang penting. Kerana COVID ni dia bukan stop satu tarikh. Kita tak tahu apa akan berlaku kan dengan varian baru dan sebagainya. Jadi kalau semua kesan impact ni dikaji dengan teliti di peringkat akar umbi, jangan kaji di Putrajaya, tak jadi. Di akar umbi, orang Putrajaya tu semua okey. Dia nak ambil ayam free pun naik kereta. Kan? Berderet kereta menunggu ayam free. Saya pun terkejut. Ayam apa? Ayam beku. Terkejut saya. Tokar besar-besar ambil ayam free. Seronok betul Malaysia ni. Seronok lah kan. Kita beratur ambil ayam free. Ini mentaliti kita lah. Jadi ya kita ketawa lah. Tapi itu hakikatnya. Tapi kesan yang saya kata daripada pendidikan sudah terbantut setahun. Proses pendidikan anak-anak muda di negara ini. Macam mana nak tebus setahun yang telah terbantut ni? Ini adalah sangat-sangat penting kerana kita tidak mahu taraf pendidikan anak-anak kita kerana terbantutnya tidak kita tangani setahun ini terjejas sehingga mereka rugi setahun dan tidak dapat keep up di masa akan datang. Dan dunia luar semakin mencabar. Macam teknologi. Sejauh mana kita gunakan teknologi online ni untuk menangani semua ni tadi. Macam saya kata, kalau kabinet tak meeting, kenapa tak ada online kabinet tiap-tiap Rabu?
Apa yang menahan mereka buat macam kita buat video ni ha? Saya buat meeting ramai juga. Online juga, berjalan juga duduk rumah pun. Tapi kalau kita guna teknologi secara positif menangani ni, saya rasa insya-Allah tak ada banyak kritik lah. Tapi yang jelas sangat ni, COVID ni campur aduk dengan politik. Ya, tidak mustahil untuk menangani pandemik ini secara efektif sebenarnya, dan antara negara yang paling berjaya termasuk New Zealand dan Taiwan. Bagi Tan Sri, kebetulan ataupun tidak, kedua-dua negara ini dipimpin oleh wanita. Saya tak mahu masukkanlah jantina dalam hal ini. Kita kadang-kadang ni bila tengok orang perempuan tu baik, kita fokus ke jantina dia. Jangan. Pemimpin dia tu orang yang berfikir, orang yang logical. Kebetulan dia wanita. Ya, ada juga wanita yang minta maaf lah ya, pemimpin wanita yang lain kerja dia. Kan, orang tengah sibuk menangani, dia tangan benda lain. Jadi jantina tak masuk kat sini. Itu ciri-ciri kepimpinan seseorang. Dan saya banggalah kalau orang yang memimpin yang berjaya tu wanita. Kerana saya wanita. Itu sekat itu je lah saya nak cakap. Maka kita banyak yang boleh belajar. Jangan belajar sambil orang tu buat kita tengok. Sambil orang tu buat kita tengok. Dan kita kena tengok sama ada relevan pada kita atau tidak. Tapi ada ciri-ciri asas yang boleh kita tiru. Kalau kita belum terfikir lagi. Ketegasan dia tak emergency pun. Dia tak darurat pun. Kalau darurat dia pun dari si konteks kesihatan. Bukan darurat politik. Dia beza kan. Bukan darurat parlimen. Jadi masalah kita hari ini ialah sudah kita lari daripada fokus kepada COVID dan kesan-kesannya kepada benda yang lain. Iaitu politik. Jadi bila ini politik mendorong segala keputusan yang kita buat ataupun kita menangani sesuatu tu dari segi pandangan politik, maka tak berjayalah apa yang kita nak buat. Kerana politik ni kadang-kadang membawa kita ke haluan yang berpesong daripada sebenarnya. Saya ni dah setengah-setengah tahu sangatlah politik ni kan, macam mana boleh menjahanamkan sesuatu. Akhir sekali Tan Sri, kita ingin melihat cahaya di hujung terowong dalam mengharungi pandemik ini. Adakah strategi menangani krisis ini dapat bertambah baik jika ada perubahan pada barisan kepimpinan, contohnya jika pilihan raya diadakan dan mandat dikembalikan kepada rakyat? Ataupun sebenarnya isu-isu struktural sentiasa akan membelenggu negara jika ada pun pilihan raya, tidak kira siapa menjadi pemimpin, masih akan ada isu-isu ini? Itu soalan yang baik. Sebenarnya keadaan yang ada sekarang ni tidak mendapat mandat rakyat. Itu satu kan. Ia tidak diluluskan atau diberi ruang oleh rakyat melalui peti undi. Sebab orang kata ini kerajaan pintu belakang. Memang tepat lah tu. Tak boleh nafikan ya. Jadi agaknya ada keraguan, ketakutan nak pergi balik pada rakyat. Kerana rakyat dah marah ni. Inilah sebabnya emergency atau darurat. Kalau cara begitu berlarutan lah. Masalah kita ni, merananya rakyat yang, masa saya kata tadi yang terkesan secara negatif akan berterusan lah. Maka sudah sampai masanya orang-orang yang memimpin negara, saya tak mau kata pepimpinan, orang kata pemimpin tu dia ada leadership quality. Ni orang yang memimpin negara, yang duduk atas kursi. Siapa jugalah tak kisah. Kalau tak ada kepimpinan, jangan panggil dia pemimpin. Jadi sekarang ni orang yang duduk atas kursi kepimpinan, ya, sama ada dia ada sifat kepimpinan tu terpulanglah. Orang-orang macam ini kena fikir secara serius. Dulu kan rakyat dan negara. Mungkin diri perlu dikorban. Inilah perkhidmatan kita pada negara. Inilah kita punya tugas. Nak tahu bila berhentinya kepentingan diri diberi perhatian dengan kepentingan ramai, iaitu kepentingan negara dan rakyat. Kalau kita wajar mendapat mandat rakyat balik supaya kita punya kuasa tu ialah kuasa mutlak, harus kita buat. Tapi jangan sekali-kali terus bergantung kepada tali kuasa tu, apa juga cara. Itu bukan saja tidak betul, tapi tidak ada integriti lah. Dan apa juga dasar dan rancangan tu akan selalu dikelam-kabutkan oleh penilaian politik dan motif politik. Itu manusia kan. Kalau dia tak mau lagi, dia tak mau lepas satu, jadi buat apa jugalah. Jadi kita tak maulah sampai macam itu. Yang masalahnya negara dan rakyat. Kita individu satu hari akan pergi.
Jangan kata pencen, jangan kata bersara tau. Pergi terus pencen selama-lamanya. Fikir macam itu. Kalau kita akan satu hari pergi, negara ni kita tinggalkan. Tinggalkanlah negara ini dengan sebaik mungkin keadaan. Saya minta semua orang politik. Politik untuk pembangunan, politik untuk negara, politik untuk rakyat. Kita hanya sebagai peralatkan untuk menjalankan tugas sebagai vehikel, sebagai jentera mempromosikan pembangunan, menangani masalah COVID dan sebagainya. Bukan kita duduk dalam politik ni untuk diri kita. Kalau kita kata kita nak hidup sampai umur 300 tahun, ikutlah. Tapi hakikatnya ialah sampai satu masa daya upaya kita dah tak ada. Dan kita akan pergi. Tapi tolonglah bila kita pergi, biarlah kita tinggalkan negara yang stable, aman dan yang balik-balik kepada satu jalan untuk balik kepada masa gemilang kita dulu. Kita ni dah sudah menurun kepada tahap yang saya runsing. Tahap di mana orang tidak lagi menengok kita sebagai contoh baik. Orang sebagai contoh yang tak baik. Apa yang tak elok dibuat, Malaysia lah kata dia. Malu kita. Malu sangat. Kerana kita dah biasa dengan orang memandang ke atas terhadap kita. Tiger, Asian tiger, ingat tak? Harimau Asia. Gambaran Malaysia ni, image Malaysia dah tercemar. Kerana politik nampaknya mendorong hampir semua yang dilakukan. Tak boleh lah. Berhentikanlah. Kita fikir mendalam tentang kepentingan rakyat dan negara. Jadi tak perlunya kita jadi ahli parti politik tau nak mencerita hal ini. Saya tak ada ahli politik mana-mana parti, tapi saya rakyat Malaysia. Dan saya merasakan apa yang rakyat rasa dari segi kerisauan dan sebagainya. Dan saya rasa semua daripada kita mesti ada pandangan terhadap bagaimana nak membantu memulihkan balik bukan saja COVID ni, tetapi memulihkan balik semangat negara. Semangat negara Malaysia ni nampak gaya saya telah terhakis. Hilang kepercayaan oleh pelabur satu cerita. Tapi semangat untuk terus berniaga, semangat untuk terus buat apa yang kita buat dah nampak menurun. Kerana macam kadang-kadang ada yang putus harapan pada ini saya kata tadi impact assessment study tu. Kalau ada rakyat Malaysia yang macam itu, kena kita tangani. Ya, Tan Sri, bukan mudah untuk mengimbangi kesihatan awam, kelangsungan ekonomi dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih kepada Tan Sri Rafidah Aziz, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, sedikit sebanyak berkongsikan pandangan bagaimana strategi terbaik untuk menangani pandemik COVID-19 ini, langkah terbaik untuk ekonomi beransur pulih supaya golongan rentan dapat kembali bernafas muda. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri Rafidah Aziz dalam perspektif jam ini. Itu saja perkongsian saya daripada saya, Naila Huda. Salam hormat.